Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersama dalam sesi ini di Think Tank Channel, channel yang dibawakan oleh Zuriat, ya, Zuriat Ventures Sdn Bhd dan juga Pertubuhan Kemajuan Kanak-kanak Zuriat Malaysia. Zuriat. Di sini kita akan membincangkan tentang hot topic sekarang ni, iaitu PDPR. Apa benda PDPR tu? Kita akan berbincang bersama di sesi ini bersama ibu bapa. Tapi hari ini kita ada ibu-ibu. Saya lah seorang bapa. Okey, kita ada kita punya guest kita. Kita ada di sini Datuk Nora Arifin. Apa khabar? Assalamualaikum. Okey, kita Alhamdulillah juga, baik. Thank you, Sheikh. okey, Thank you. apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Good. dulu tanyalah pasal dapat anugerah Datuk ni. Okay, Alhamdulillah. Syukur. Okey. Datuk Nora Arifin dia as we all know, single mother, ya, bekerja kuat untuk sara anak-anak, dan kita ada 2 orang anak tahun 3 dan juga form 5 SPM tahun 2020 yang sepatutnya dalam bulan Februari ni lah. Tahun ni. Ya. Okey, kita juga ada Puan Nur Hidawati. Nur Hidawati Muhammad Juki, ya. Ada 3 anak. 3 anak yang bersekolah. 3 anak yang bersekolah, yes. 3 yang bersekolah. 3 anak yang bersekolah. Okey, nanti kita akan selami bagaimana you handle memantau anak-anak ni di sekolah. Dan Nur Hidawati duduk di kawasan PPR, ya. Ya, betul. Ya, kita akan tengok macam mana mereka yang duduk di kawasan PPR untuk mengikuti PDPR ni, ya, pembelajaran di rumah ni. Okey, kita juga ada Puan Nur Eliza Ahmad Damanhuri. Apa khabar, Eliza? Alhamdulillah, baik. Eliza ada berapa anak ni yang bersekolah? Ada 3. Tahun 3, tahun 6 dengan form 2. Okey. Alright. So, okay, kita just go ahead straight away. Kita nak bincang apa yang pengalaman lah, ya, pengalaman dan juga the reality, ya, apabila kita sebagai parents ni memantau anak-anak kita untuk mengikuti PDPR ni. Orang kata PDPR ni benda sebenarnya. Okay, PDPR ni stands for pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay, meaning the learning daripada instead of dekat kelas, buat kat rumah. Okay, so kita akan pergi kepada soalan pertama. Okay, saya tujukan teruslah kepada Datuk Nora, ya. Okay, bagaimanakah situasi pembelajaran dari rumah secara online semasa PKP sekarang? How is the situation like for you at home? Yeah? Okay. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Kita nak go on. Bagi saya, kita santai-santai. More to experience. Yeah. Bila kita sebut dari PDPR tadi, pembelajaran dari rumah lah. Bila kita sebut rumah tu, mesti dia akan, dia punya efek tu mestilah kepada ibu bapa lah. Bapa ke ibu ke kat rumah lah. So, bagi saya, sebelum saya guna, saya rasa memang bukanlah beban, tapi satu tanggungjawab yang besar kepada ibu bapa lah sebenarnya. Kalau orang tanya, anak-anak mungkin dia tak rasa apa-apa, dia ikut je. Sama kat kita pergi hantar di sekolah, dia ikut je. Hantar di sekolah, ambil macam tu kan. So bila saya, ni experience saya bila mula sekali bila kerajaan announce PDPR apa-apa semua, saya ingat macam, alamak, boleh try to cheat kot, mungkin sekejap je kan. So, no, it doesn't work. Actually, dia akan panjang and makin serius. Sampailah bila betul-betul dia announce buka sekolah, dan saya nampak kawan-kawan saya pun semua gabra, semua macam kelang kabut. Apa nak buat? So, I think first week tu semua memang kita kelang kabut lah. So, tak apa. Dipendekkan cerita, I think mungkin advantage kepada ibu bapa yang memang savvy, memang terror IT yang biasa dekat komputer macam Mr. Syed sendiri lah kan, ataupun cikgu-cikgu yang memang kerja di depan komputer, sangat advantage. Ataupun yang punya anak-anak yang memang dah masuk IPTA ke apa semua, memang advantage. Tapi macam saya dan juga saya jumpa few of my friends yang bukan cluster, yang bukan duduk depan komputer ni. Orang yang kerja restoran, orang owner restoran, sama-sama selebriti, artis juga. Semua macam pening kepala, memang bukan bidang kita kan.
So bila terpaksa ni memang nak tak nak kena telan juga. So saya kat rumah saya sebenarnya, walaupun saya duduk di bandar kira kat PJ, rumah saya sebenarnya saya tak ada laptop pun. Semua saya ada 2 phone kat rumah, komputer pun tak ada. So imagine bila mula-mula nak kena proses dia tu kan one by one. Nak kena daftar dengan MOE dulu. So semua saya kena buat. Okay, being a single mother, you kena, everything you kena buat kan, you tak boleh nak lepas kat orang lain. Nak lepas kat staff pun tak boleh. Sebab kita MCO, nak keluar pergi mana-mana pun tak boleh, so kat rumah. So satu komputer, dua handphone kat rumah. Rumah saya, to be honest, malu nak cakap, tapi kena cakap. Kadang-kadang wifi pun saya tak ada. Sebab kita dah pakai phone. Kadang-kadang, maknanya saya pun banyak kat luar apa semua. Kadang-kadang bayar, kadang-kadang lambat. So bila dah jadi macam ni, nak tak nak, miss 2 bulan, 3 bulan kena bayar sebab tak boleh miss kan. So kena ada, terpaksa lah, kena cari juga, pinjam lah laptop apa semua. So first time mula-mula saya cuba buat satu laptop try untuk 2 anak. Oh memang kelang kabut, sangat kelang kabut, dan saya nasib baiklah ada anak pertama tu dia lebih okey mama sebab dia dah biasa. Dia so habis dia punya tu, habis dia punya part, dia pass dekat adik pula. Okay, so adik satu kelas and then dia continue balik. So begitulah kita tiap-tiap hari. So sampailah saya kata, oh cannot macam ni. So I tanya friends, macam mana? Dia tu, oh Nora you kena beli tab apa kena. Okay, beli tab. Lepas tu nak buat apa? Oh okay, kena ada Google Classroom, kena ni. So I think kalau I simplify, tanggungjawab dan bebanan tu lebih kepada ibu bapa. Dan macam Syed katakan daripada awal lagi, siapa yang nak ajar kita? Kita tak ready dan kita tak ada infra tu, belum bersedia lagi. So saya pun macam sampai hari ni saya macam aku nak tanya siapa ni nak belajar apa, sebab cikgu dah bagi assignment, nak buat assignment dekat komputer. Benda tu kalau orang dah pandang kat benda tu pun tak reti ke nak buat. Oh yes, tak apa, saya tak malu nak cakap. Macam kalau saya katalah alah nak nyanyi takkan tak boleh, sikit pun tak boleh. So sama, bukan bidang kita kan. But I have to learn. No choice, kena terpaksa adapt dengan cara pembelajaran apa-apa semua. Tapi setakat ni dah masuk 2 minggu, 3 minggu Alhamdulillah, macam baru berjumpa lah dia punya tempo tu. Bagi saya benda ni takes time sebenarnya, bukan tak boleh, bukan susah sangat. Mula-mula lah kan, permulaan tu mungkin agak kelang kabut. Tapi saya selalu berharap lah macam pihak sekolah terutamanya, kena juga bagi ruang untuk parents yang macam saya ataupun mungkin orang yang tidak berkemampuan lebih tak detect ataupun phone tu pakai Nokia yang zaman dulu lagi. So it's not even a smartphone pun. So kita kena ambil kira juga faktor-faktor ibu-ibu di luar sana yang tak tahu IT, kurang knowledge IT dan juga tidak berkemampuan. Itu yang pertama lah. Tapi saya rasa tentang anak, saya rasa dia orang okey je. Malah dia orang ni happy sebenarnya dekat depan komputer. Dan saya satu lagi, saya jenis mother yang sebelum ni saya memang tak galakkan anak-anak bermain phone ataupun tab. Bukan bagi anak main game, no. Jadi anak-anak saya bila terpaksa sekarang ni, saya terpaksa ajar dia, ambil lah phone, cuba belajar. Jadi terbalik tau, kita pula suruh dia tak pula pun yang belajar sendiri, buat begini-begini, jadi terbalik. So buat macam mana kan, so kena terpaksa jugalah. So far alhamdulillah, I think I tak boleh malu dan I pun rasa jangan malu bertanya, sebab kita pun pada peringkat permulaan, it's okay, go out there. Saya pun cakap kat kawan-kawan tak apa, bertanya je siapa-siapa, tanya cari cikgu-cikgu yang memang terror macam ni, dia akan boleh bantu lah. But kita pun tak nak lah, tak orang tolong sangat kan. But insyaAllah lah, slowly. And saya notice juga dalam Google Classroom tu, ada juga cikgu-cikgu yang sangat savvy kan. Bila dia bagi homework pun very systematic. Sebelum start kelas dia bagi dulu Google link. Jadi kita pun masuk tekan. Jadi kita pun, dia permudahkan kita pun mudah juga. Ada juga cikgu yang tak berapa savvy juga. Jadi dia tak bagi link, kita kelang kabut, kita akan tanya kelas representative. So, and then dia masa terbuang macam tu. So itulah peringkat permulaan tu tengah still adjust lagi lah. For now, tak apalah, ada kawan macam Mr. Syed, okey lah. Kita
sebagai parents kita bantu sama-sama. Kalau kita nampak ada problem sebab kita penting pada anak kita. Kan? Kalau anak kita ketinggalan, kita juga yang susah kan. So kita try lah. It's not about us, it's about the kids. So kita try. Okay, but my experience macam macam untuk sekolah menengah, I think not so bad. I think kat sana pun parents banyakkan kat luar, kalau anak yang form 2, form 3, form 5 tu I think should be okay because diorang dah biasa. Cuma mungkin kekurangan dia orang susah sikit mungkin kalau tak ada laptop apa semua itu sajalah. Tapi dari segi nak godek apa benda tu semua dia orang lagi lebih cepat. Tapi sekolah rendah ni saya kadang-kadang berfikir juga macam mana budak dah jam 4, dah jam 3 and you expect them to ambil drag sini apa semua. Dia orang pegang komputer pun tak pernah kan. So siapa kena buat benda-benda tu semua? So end up mak ayah kan. So jadi macam adakah apa dipanggil cara pembelajaran macam ni yang memang end up mak ayah lah buat kot, mak lah buat gitu sebab kita nak kena assign kan, nak kena okay dan teacher. Ada kawan saya memang dia cakap macam tu, aku yang buat, lepas tu aku yang cakap dan okay, janji dalam attendance tu anak aku okay. So adakah sampai bila macam ni? Dan my question, kita ni sampai bila macam ni? Nanti kan invest beli laptop ke, beli tab ke apa semua, lepas tu lagi 2 bulan, okay back to school dah. There you go, dah rugi. Okay. Okay, terima kasih. Itulah dia, itu bukan orang nak kata keluhan, itu memang experience lah. Share the real thing that is happening lah. Yang betul-betul pada ibu bapa yang ada yang macam Datuk Nora sendiri. Okay, kita pergi kepada Nur Hidawati. Puan Hidawati. Puan Hidawati ni saya selalu panggil Wat. Kita panggil senang panggil Wat dah. Boleh ya? Boleh. Okay, Lagi selesa. Macam mana you punya experience sendiri? Dekat rumah macam mana pula? Ni cerita PKP 1 ke 2? Yang 2 sekarang ni. Yang sekarang ni. Yang sekarang okey, alhamdulillah pasal anak-anak pun dah adapt, anak-anak saya pun dah besar. Tahun 5, tingkatan 1 dengan tingkatan 4. Yang kesiannya tingkatan 1 masa orientasi tengok je lah gambar dekat handphone, gambar-gambar sekolah. Alah sian. Biasa dapat jalan kan. Tapi okey lah sebab kata Datuk Nora tadi, budak-budak sekarang dia IT savvy, especially sekolah menengah. So tak banyak sangat tak adalah macam mak tolong ni tak boleh, tu tak boleh. So they can manage on their own. And then cuma kena monitor lah. Every half an hour akan monitor. Okay, next class apa, apa assignment cikgu bagi, apa homework cikgu bagi, dah siap ke belum, next apa kelas, pukul berapa semua. So macam compare dengan last year. Last year dia punya jadual dia lain. Macam yang tahun ni form 1, last year darjah 6. Sekolah rendah punya kelas dia kira tahap 1, kira sekali manage satu kelompok. Untuk tahap 1 kira kluster lah. Kluster tahap 1 dan kluster tahap 2. So dia belajar satu kali. And then each class tu 1 hour. So macam saya pun tak sure apa yang dia belajar sebenarnya. Sebab dari 1 sampai darjah 3 sekali jalan, 4 sampai 6 sekali jalan. They learn the same thing. Tapi tahun ni alhamdulillah nampak jadual daripada pagi sampai tengah hari macam kelas biasa. Macam dekat sekolah, is better. And then kebetulan ujung tahun pula dia masing-masing punya handphone rosak, 2 orang. So mak kata Datuk Nora terpaksa lah invest, keluarkan duit sebab fikir anak sekolah kan. Keluarkan duit, so belikan handphone baru untuk masuk kelas. Dulu kita ngelak-ngelak anak main handphone, sekarang terpaksa lah bagi ya. Kita galakkan. Jadi alhamdulillah this year much better lah. Kita dah tak terkejut, dah tahu apa nak buat. Okay, buku apa nak beli, buku latihan apa nak beli, buku rujukan apa nak beli, buku teks kan dapat lambat. So carikan buku rujukan supaya anak tu belajar tak ada macam blur-blur. Sebab awal tahun dapat buku teks PDF. Tapi kalau guna satu handphone, macam mana nak buka buku teks dalam masa yang sama, macam mana nak buat latihan dan dalam masa yang sama nak tengok skrin yang cikgu tunjuk, pening tu. Memang pening. Itu challenge dia guna handphone Ya, sekarang alhamdulillah lah dah ada buku fizikal tu, senang sikit nak refer. Dari segi masa PDPR dulu, masa yang PKP sebelum ini, macam mana tahun lepas? Oh, kejutan budaya. Kejut. Gadget yang digunakan apa? Cukup untuk anak-anak macam mana? Anak-anak saya dia kumpul duit, memang diorang ada beli sendiri. Memang ada masing-masing ada handphone sendiri. Cuma of course sebelum start PKP memang saya limitkan time. Tapi bila dah start PKP tu memang alhamdulillah lah masing-masing ada handphone sendiri. So handphone itu memang digunakan untuk pembelajaran. Cuma
biasalah dengan memori tak cukup, nak download tu tak boleh, download ni tak boleh. Dekat area sini pula tak ada wifi. And then capaian internet pun kadang-kadang okey, kadang-kadang tak berapa okey. So mak kenalah modalkan RM30 setiap bulan belikan data untuk top up handphone masing-masing. Sebab saya tak ada wifi. So saya buat macam tu. Jadi mula-mula memang terkejut. Dengan macam macam mana nak submit homework ni dengan GC-nya, dengan MOE-nya, apa ni? Tak tahu. Memang tak tahu apa-apa. So as time goes by, alhamdulillah lah sekarang dah okey sikit. Sebab anak-anak rasanya dah lagi IT savvy kot, dah selalu main pegang handphone, dah tahu mana nak godek, apa link nak tekan. Kalau cikgu suruh buat assignment video, dah tahu, dah pandai edit video, lagi terror daripada mak dia. Budak-budak sekarang dah ber-TikTok kan? Dia lagi dah canggih. dahsyat. Memang dahsyat, memang terror. But it's So good lah. masa dulu tu, masa PKP dulu tu, you kena ada dengan mereka masa sambil belajar ataupun macam mana? Perlu ada masa mereka sepanjang pelajaran dia? Tak perlu, sebab saya try buat minimal supervision sebab saya pun kena ada juga kerja-kerja lain yang saya perlu buat. So cuma saya cakap dengan dia, make sure tak tahu tanya. Tak tahu tanya. And then biasanya lepas kelas, sebab dia zaman pula. Masa PKP first, yang sekolah rendah dia cuma belajar 1 jam je satu hari. Dia ikut tahap. So yang sekolah menengah of course lah panjang, tapi lepas setiap kelas biasanya saya akan tanya ada homework tak, ada apa-apa tak faham tak, do you need any help, ada assignment, bila kena hantar, benda tu memang saya akan follow up. Saya cakap, okay, mana assignment dia, tunjuk, I want to see. Apa you kena buat, apa question. Dan saya juga ada dalam grup WhatsApp setiap kelas, setiap subjek. So tak boleh nak mengelak lah kat situ kalau kata mak dah tahu dah, mak dapat advance info. So daripada situ kita boleh keep track lah. Jadi dia submit tak submit pun dari situ saya boleh check. Yep. Sekarang ni itulah sebab sekarang ni mak bapak pun belajar sekali kan, masuk dalam kelas sekali. Kalau tak dulu mak bapak hantar sekolah je, sekarang ni mak bapak dalam kelas. So pengetahuan ada lebih. Okay, kita pergi kepada Wan Nur Eliza. Macam mana Eliza? You punya experience handling anak-anak di rumah? Okay, Assalamualaikum. Thank you yang invite. Kira last year tak sangat masa PKP, because masa tu diorang walaupun start online, cikgu bagi kerja pun macam Google, macam quizzes ke apa, guna Google Form tau. So tak adalah dia kena bersemuka sangat. So diorang boleh lah gile-gile guna phone ke apa tu time tu. Tapi bila masuk this year, memang kejutan budaya lah. Macam pukul 8, 3.3 dah start kelas, 3.3 ada kelas online. Mak dah 3.3 dah nangis dah kat depan dah. Seorang nak nangis, tak dapat nak apa tu, dah tak dapat connect. Seorang lagi tu dah bising berebut sebab ada laptop satu lagi abah dia punya. Lepas tu terpaksa lah berkorban one handphone, dia kena guna handphone. So siapa yang kena guna handphone, dia kena gile-gile. Siapa subjek mana lagi penting, dah kena fikir kepentingan pula subjek tu. So masa tu tak terbayang pula situasi di mana 3 sekali start online class. Kan? Kita ingatkan macam last year lah, okay, bagi Google Form ke apa, tiba-tiba cikgu semua nak tahu muka. Habislah. So kita pun tu lah macam tu, pagi-pagi dulu orang, mak nak pergi sekolah lambat. Sekarang mak tak boleh join, mak tak boleh masuk ni, mak nak kena connect ni, ibu. Tu macam kita kena, we have to learn. So macam tadi Datuk Nora cakap dengan Puan Noidawati cakap, kita pun dah kena start to be IT savvy, dah kena tahu apa benda semua ni. Betulan pula dekat sekolah saya ni AJK PIBG. Memang ada satu ruang di mana parents pula komplain dekat saya pasal pembelajaran sekolah ni. Boleh share sikit apa masalah dia orang pula? Lepas tu cakap Puan, saya ni anak 5. Macam mana saya nak online sekali ni? Telefon saya ada 2 ni. Macam mana ni saya? Perebut anak saya. Saya siap tunjuk kat saya kamera dia ambil gambar anak dia. Pergunakan. Cakap macam ni lah. Cakap Puan, gila-gila. Kita tak paksa semua ambil online. Saya pun cakap, saya pun selalu berkomunikasi dengan cikgu. Cikgu berkata tak paksa. Cakap kalau ada masa, masuk guna online. Okay. It's not something yang wajib. Tapi if can, bagus. So macam siapa yang anak 5, anak 4 tak dapat online tu, cikgu ada, alhamdulillah sekolah saya ni, cikgu dia ada bagi video, dia ambil video, dia rekodkan apa pelajaran dia orang miss ataupun dia orang rekodkan the lesson. So mana budak yang tak boleh online, dia boleh tengok video. And then, so tak wajib lah juga, tapi
still lah budak-budak ni excited kan bila semua nak online, mesti semua nak online. Parents semua akan bising lah, tengok kenapa buku teks tak ada, kenapa macam mana ni, kenapa sampai bila kita kena macam ni. Saya lebih suka sekolah, budak-budak pergi sekolah. Nak cakap saya pun suka anak saya pergi sekolah, tapi dah tak boleh macam mana. Macam kan? Dan tu saya tak ada tablet. Macam mana? Anak tu memang banyaklah komplain saya dapat kan. Saya pun kesian sebab ada tengok dalam grup sendiri mengaku. Cakap, cikgu, saya ni anak-anak dapat tengok phone ni malam bila saya balik kerja. Itu pun kalau malam anak saya tak tidur. Kalau anak saya tidur, saya dah pergi kerja besok, anak saya tak nak buat. So hujung minggu pun dapat buat assignment. So minta maaf kat cikgu, anak-anak saya tak dapat nak sertai. So memang mana yang bagi tahu, cikgu faham. Kita pun sayu juga dengan mak bapak macam, alah sia anak-anak tak dapat belajar kan. So bila nak komplain pasal anak sendiri, pasal ni fikir, anak orang lain lagi susah kot nak online ni. Kita fikir anak kita nak online serentak kan. Yang kita nak fikir anak-anak yang tak dapat online ni. Macam mana? So macam I adapt lah. Gila try phone, beli phone tu gunalah mana satu, buat jadual. Okay, kalau katakan serentak, siapa boleh guna laptop, siapa boleh guna phone. And then kalau kata tak boleh, you beritahu cikgu-cikgu saya tak dapat, ada dah few task berlaku, cakap kat cikgu, abang saya kena online. So saya kemudian aja next class nanti saya pula online. So kita kena compromise juga kat situ. Memang, tapi memang kalau boleh memanglah parents, ada pula parents bising kat saya. Saya lebih suka anak saya online hari-hari. Itu parents yang anak satu. Kalau anak dua ataupun yang senang, yang memang kerja dia duduk dengan anak dia, nak anak dia online. So cakap fikirkan parents yang tak dapat nak bersama dengan anak online, yang tak dapat nak bagi gadget online tu kan. So memang susah. So saya pun kadang-kadang nak fikir pakai anak punya ni, fikir pula alamak kesian pula masalah parents ni. So is nak you nak combine, nak puaskan hati semua orang memang tak dapat. Tapi in the end matlamat dia sebenarnya untuk pembelajaran anak-anak kan. So macam saya cakap dekat the teachers, dekat parents, mana yang boleh kita usahakan, mana sekolah boleh buat usahakan, mana yang ibu bapa kita ni sebagai ibu bapa ni kita usahakan mana boleh. Tak adalah kita rasa rendah diri, saya tak dapat, tak apa. Puan buat cuba je. Kalau puan boleh masa hujung minggu lah puan buat. Kalau puan boleh ni tak apa. Kalau katakan you can katakan puan boleh buat urusan dengan cikgu tu bagi hard copy untuk anak-anak buat, kita boleh try. Because rasanya macam cikgu cakap lah, tak ada siapa pun cikgu nak tengok anak-anak murid mereka ni tak berjaya. Saya cakap kan, kalau ada yang cakap boleh je. So macam kita ni bila orang kata online, okey baguslah anak kita semua online. Tapi kita fikir kita ni online ni sebab seronok anak kita online ke seronok anak kita belajar. Kalau betul-betul anak kita ni memang belajar, alhamdulillah. So kita bagi mana yang perlu. So bagi saya lah kan, kita nak online ni bagi to me is good. Is having online class is good. But kalau ada medium yang tak perlu juga online pun is very good sebab ada bagi juga peluang untuk orang yang tak dapat online tu untuk sama-sama belajar bersama dengan anak-anak murid yang lain. Itu je lah nak bagi. Okey, terima kasih. Kita pergi balik pada Puan Waidawati. Saya nak tanya dengan you punya apa ni yang duduk dengan apa jiran-jiran di PDPR tu, ada masalah-masalah mereka hadapi dalam untuk PDPR ni, boleh kongsikan? Okey, macam saya ada sembang dengan free parents kat sini, masalah macam Puan Liza cakap tadi lah, satu device nak kena share 3-4 orang. Itu yang 3-4 orang, yang anak 7-8 orang, daripada bersusun daripada darjah 1 sampai sekolah menengah. Lepas tu device bergantung kepada mak ayah punya device saja. Sebab maybe lah mak dia beli 1-2 device untuk share adik-beradik, tapi dia orang kena jaga dalam 8 orang. Dan kelas macam anak saya alhamdulillah 3 orang, masing-masing ada device masing-masing, dan dia orang walaupun 3-3 serentak start kelas pukul 8 habis pukul 12 masih boleh jalan. Tapi kalau parents yang anak sampai 8, lepas tu kalau hari ni yang ini belajar, yang itu tertinggal, yang itu belajar, yang ini tertinggal. And then on top of that data. Okay, in terms of data, kalau kata okay lah fine, boleh ambil wifi, letak modem apa semua berayar, tapi tak semua ibu bapa berkemampuan. Dekat sini kebanyakannya B40, ada yang below B40 pun ada. Jadi benda tu memang sangat mencabar macam Puan Nuriza cakap tadi lah. Kalau kata ada benda tu boleh attend secara one on one,
Alhamdulillah akan banyak membantu kepada diorang. Macam yang boleh attend online ni alhamdulillah lah, cuma kesian pada yang tak boleh. Dan saya imagine satu, kalau anak pergi kelas secara fizikal, pergi sekolah pun kadang-kadang tak faham, macam mana belajar online? Tu. Kadang saya terfikir juga benda tu. Jadi itu kita duk fikir, kadang anak pergi sekolah balik tak faham lah cikgu ajar ni. Itu dah duduk depan cikgu, dah menghadap depan-depan, cikgu cakap tepian selio dah kena dah. Pun tak faham juga. Ini lagi secara online, kadang tak clear, kadang cikgu punya line pun sangkut. Kadang-kadang saya tengok cikgu belajar mengajar, dia pergi sekolah, line kat sekolah pun tak cantik. So sangkut-sangkut, anak dah, suara cikgu tak clear, hang. Jadi kiranya capaian internet pun satu masalah juga dekat sini. Walaupun baru-baru ni saya nampak ada telco yang offer wifi, tapi try nak tap tetap tak dapat juga. Walaupun wifi free, tak dapat masuk juga. So bergantung pada data jugalah. Okey, bagaimana pula dengan komunikasi antara sekolah dengan ibu bapa? Adakah cukup informasi yang diberikan itu membolehkan ibu bapa di rumah monitor anak-anak tentang PDPR ni? Macam mana? I pass pada Datuk Nora. Unmute dulu. Okay. Communication, tak tahu, mungkin different sekolah, different style of communication kan. Tapi untuk sekolah anak saya yang sekolah menengah tu, saya rasa very helpful. Cikgu-cikgu sendiri pun sangat membantu, dan cikgu-cikgu pun siap setiap kali belum dia pun akan tanya ada masalah ke tidak. So kalau kadang-kadang anak tak boleh masuk pun dia sangat understanding. So yang tu tak ada problem sangat. Maknanya kalau macam sebelum ni anak saya lambat masuk pun, cikgu tu akan personally tanya, puan ada problem ke apa-apa sebelum ni lah. So bagi saya sangat membantu. Tapi yang sekolah rendah ni dia mungkin lain sikit. Dia memang hanya purely through communication tu through handphone saja, WhatsApp group. Kalau kelas tu ada kelas representative dia, lepas tu ada Telegram tu, ada yang overall punya ni daripada sekolah. Tapi kita pula sebagai ibu lah ni nak share, bila dalam group macam tu kadang-kadang bila kita ada benda-benda yang personal, kita malu juga nak cakap kan dalam group macam, sebab kadang kelas representative pun kita pun faham, kelas rep pun dia pun takkan nak fikir semua masalah ibu bapa kan, because dia pun salah seorang parent juga. Dia bukan mewakili sekolah. So kita pun jadi macam tanya orang lain terus, ataupun kena meraba-raba lah cari macam mana nak sort out. Jadi ataupun suka tak suka kadang-kadang saya just ignore je. Terpaksa macam tu. Macam saya tadi sekolah menengah, saya belum cakap pasal sekolah rendah yang sekolah agama lagi. Sekolah agama tu saya macam minta maaf dengan cikgu-cikgu. Macam saya katakan tadi, kita sebagai parents sedaya upaya macam dua-dua puan nanti lah. Saya upaya try lah nak memberi nak provide yang terbaik untuk anak-anak kita. Macam saya pakai phone. So bila saya ada rumah, bolehlah gila-gila macam tu. Tapi bila saya keluar, saya boleh monitor kalau ada cikgu baca. Cikgu bagi tata-tata, saya baca je lah. Tapi saya tahu, tunggu saya balik rumah juga barulah benda tu menjadi kan. Sebab anak pun kita, yang besar okey. Yang kecil tu memang kena duduk depan dia, kena buat. So, saya taklah kata tak membantu, tapi mungkin belum cukup membantu. Tidak ada pihak sekolah yang macam fokus. Ataupun kita buat macam ni lah. Kalau zaman dulu, mungkin kalau ada anak yang tak datang sekolah, mungkin cikgu akan tanya, kenapa tak datang sekolah, ada masalah ke? Tapi sekarang macam, pandai-pandai lah korang kan. Ada juga sama-sama parents ni pun komplain juga, susah sangat lah, blur lah gini. So kita pun dengar macam tu, kita pun kira diam je lah, tak nak orang komplain kan. Padahal memang blur kan, kita tak tahu. So benda-benda macam tu lah. But I think slowly should be okay kot. Itu sebabnya saya selalu merayu lah. Bila saya bercakap macam ni, saya merayu pada pihak sekolah, pada pihak government sendiri mungkin. Bagi masa sebab macam kita semua tahu, tak semua orang bernasib baik. Macam Puan Eliza cakap tadi, yang suka online tu sebab dia senang. Everything infra kat rumah tu memang semua rumah besar, wifi very fast, anak seorang je pakai. So memang pakai pula latest punya gadget. So tak ada masalah. Tapi yang macam kita kat bawah-bawah ni, tak semua orang bernasib baik. So saya rasa komunikasi secara natural tu saya rasa lebih efektif lah, kita manusia kan. Itulah.
Ya. Ni Puan Nur Eliza, macam mana kalau dekat sekolah ni macam mana cara communicate dia, dan adakah parents rasa macam cukup information yang diterima dari sekolah tu? Eliza dia hang kejap. Okay. Lagi sekali Eliza Okay, sorry. Okay. Macam sebab kebetulan saya ni PWG kan, so macam automatik bila masalah itu keluar, saya fikir parents lain tau punya masalah, bukan saya sebagai parents. Saya fikir saya sebagai macam mana parents saya rasa. So kata bila saya rasa bila cikgu communicate saya tak faham, saya rasa parents lain pun tak faham. So kadang-kadang macam lah kalau ada macam Datuk Nora cakap kan, bila cikgu-cikgu mana yang IT savvy tu, dia akan bagi-bagi all the links, so semua assume that kita tahu. Macam, and then bila kita pula kadang-kadang malu pula nak cakap mana pergi, why is it here, kenapa macam ni kan. So kita pun takut pula malu juga dengan parents lain pula, takut kadang salah kita tak tahu. Ataupun kita ke yang tak belajar, orang lain semua faham. So bila tu saya selalu stress dekat sekolah juga kan. Bila beritahu tu you have to be cari terms yang cakap dengan tu macam parents tu pun sama macam budak-budak juga step by step juga, make sure that because diorang tak tahu pun bila cikgu cakap tiba MOE apa semua ID ni kan. Bayangkan kita macam saya anak kita 3 ID. Kan termix up 3 ID dia ke apa kan. So cikgu assume nanti kalau masuk ID ni semua cerita ni kita macam kenapa pasal tiba sekarang ada baru delima lah apa pula kan. So cakap ni apa pula ni, tu Google Classroom ni apa ni. So macam tak ada pula orang tanya tau kat dalam grup tu. Saya cakap kenapa tak ada tanya, saya ke semua tak faham ni. So start, and then kebetulan ada grup PIBG, tanya juga ni dah kenapa, ada guru lain ke yang tak tahu dulu Google Classroom kenapa dia delima. Okay, escape. Okay. Kalau you cakap kat dia delima, I tak faham tau. So ni I yang tak faham. I rasa ramai parents tak faham. So alhamdulillah jugalah sekolah pun proaktif juga. So kebetulan sekolah saya tu ada seorang cikgu ni, dia memang suka buat video tutorial. So macam even registration on MOE, Google Classroom kan cakap kalau boleh kan. Saya bukan katalah tak tahu. You try lah buat video step by step pasal Google Classroom. Sebab you rasa anak kita tahu. Parents kita tak tahu. Macam I pun, laki saya YDP pun tak tahu. Tiba-tiba rupanya Google Classroom ni boleh masuk assignment kan. Tiba-tiba macam rasa bodoh pula kan. Rupanya boleh masuk assignment. So, semua assignment semua sebenarnya diorang boleh masuk dengan Google Classroom. Kita boleh keep track. Cuma tak tahu. Ramai parents yang tak tahu ingat Google Classroom online. So cakap apa kata cikgu-cikgu ada buat tutorial bagi dekat parents. Buka kenapa kepentingan Google Classroom ni. Apa sebab kalau kita, sebab selalunya memang isu kita ialah kita selalu lost track tu kerja anak-anak. Dah WhatsApp group ramai, tiba-tiba semua WhatsApp dalam tu, lepas tu campur dengan mak bapak papek kat situ, dah hilang dah assignment kat atas tu, bawah tu dah tak ada persoalan dah personal dah. So kita dah lost track apa yang assignment yang terdahulu kan. So bila I dapat tahu, I lah kan, tak tahu orang mungkin dah tahu, rupanya Google Classroom boleh keep track semuanya sama-sama cikgu ni. So cakap bagusnya. Cikgu cakap sebenarnya dah lama dah macam tu. Cakap okay. Maknanya saya je lah tak tahu. Tapi saya rasa bila saya tanya grup-grup parents tu, ramai je tak tahu. Cakap korang tahu tak, you all sebenarnya all your classes, you boleh keep track dekat Google. So nanti kalau anak you miss homework ke apa, buka Google Classroom, dia boleh submit semua. Dia cakap ni ke guna je Google Classroom dah kan. So sekolah tu sebenarnya kena sekarang ni sekolah pun kena IT savvy, kena up sikit communication. Dan cara communication pun dia tak boleh macam dah one way tau. Cakap aja expect kita pandai. Tak. Kita mak bapak tak pandai semua. Especially IT. So kena anggap parents ni bagi video ajar step by step, tak video pun tutorial bergambar kan. Macam mana klik. Oh, assignment budak submit. Dan kita faham. Kita nak ajar anak kita faham. So communication tu is cara communication sekarang tu.
Dulu kan sekolah just bagi tahu, kita pun serap, macam pun Datuk Nora cakap lah, mana yang boleh serap tu serap, mana yang tak, dan pandai-pandai lah kan. So now tak boleh, because dia dah effect kita punya anak-anak punya education. So, kalau kita dah tak faham, kita nak explain ke anak kita pun effect lah juga dia punya scoring ke, dia punya apa tu, keeping track of dia punya assignments. So sekarang ni sekolah ni dulu sekolah kata asalkan budak faham. Tak, sekarang ni kena mak bapak faham. Isu dia sekarang, you have to make the parents understand, because kalau parents understand, parents tu baru boleh serapkan dekat anak-anak ni macam mana nak fahamkan benda tu. So the issue dia sekarang is that no more communication one way, is a two way, and cara your communication pun is not cakap, is you sekarang dah virtual kan, you have to make it people to understand, is either by video, is as a tutorial, but make them understand. Tu je masalah. Yes. Ya, betul. Saya setuju. Saya rasa semua orang ni setuju ni, mengangguk je semua daripada tadi. Okey, Puan Aidawati, macam mana sekolah you pula communicate dengan mak bapak? Oh, itu dahsyat tu. Dia punya grup WhatsApp dia, punyalah banyak. PIBG lain. Kalau kata tahun 5 general lain, tahun 5 kelas lain, tahun 5 punya subjek lain. Katalah satu anak tu ada dalam 5 grup. Kalikanlah dengan 3 anak, 15 grup mak nak kena keep track. So setiap satu tu. Tapi it's very good sebab macam cikgu-cikgu, I would say cikgu sekolah rendah lah. Dia sangat penyabar. Dia ajar step by step. Contoh macam awal tahun kena update APDM dengan public MOE data murid tu kan. Sebelum ni kan cikgu-cikgu buat sedap, mak bapak isi borang, nah settle. Okey, tak payah ambil tahu lagi dah. Sekarang mak bapak isi sendiri. Masa tu memang cikgu dia siap bagi video tutorial macam mana Puan Liza cakap. Bagi video tutorial, and then lepas tu kita isi, ada mana-mana tersangkut cikgu akan WhatsApp personal, dia akan message personal, dia beritahu Puan bahas sini tak isi lagi. Dan dia akan ajar saya step by step secara personal on WhatsApp. So in that part is very good. Dan macam GC, macam Google Meet apa semua tu, in terms of sekolah rendah, sangat helpful. In terms of sekolah menengah, cikgu anggap macam Puan Liza cakap lah, anggap semua dah IT savvy. Bagi je tahu siap, tahu settle. Mesti tahu, takkan tak tahu. So pernah juga saya tanya, saya kata kenapa anak saya tak dapat akses apa semua. Cikgu cakap takkan itu pun tak tahu kan, benda simple. Orang lain boleh masuk, kenapa anak awak tak boleh masuk? So daripada situ saya contact balik cikgu daripada sekolah rendah, especially yang baru masuk form 1. Saya contact balik daripada yang sekolah rendah, naik ke sekolah menengah, nak dapatkan password MOE. Punyalah pening kepala. Tapi alhamdulillah cikgu tu banyak membantu dan dapat jugalah, finally dapat juga join kelas. Alhamdulillah. So okay lah, in terms of communication it's very good. Cuma kita nak kena selak balik satu persatu message tu dengan penuh sabar. Okay, kita pergi next soalan. Okay, bagaimana keadaan anak kita di rumah tu masa dia belajar? Dia punya mental punya persediaan mental dia, persediaan dari bangun pagi okey ke tak, breakfast ke tak. Sebab ada yang saya nampak, ada yang anak-anak kita ni yang semangat bila online school pun nak pakai uniform juga. Oh, dia nak pakai uniform ni sekolah. Ada certain sekolah yang saya dapat tahu, sekolah mewajibkan pakai uniform masa PDPR ni. Itu pun something juga. So Puan Aidawati, macam mana anak-anak you dekat rumah? Okay, macam mana diorang bangun sekolah, time sekolah fizikal. Macam tu juga saya kejut, saya gegar. Mak-mak pagi-pagi jadi tazen. Kejut anak-anak bangun. Bangun breakfast, saya kata make sure breakfast sebelum kelas start. Itu paling penting sebab lepas tu dia nak energy, nak stamina, nak menghadap handphone tu 1 jam tu untuk satu subjek. Lepas tu transition setiap kelas, break dia 15 minit. Jadi dalam masa 15 minit tu sempatlah lari nak minum air ke. Ada cikgu yang tak kisah, masa kelas boleh breakfast. Ada yang cikgu tak bagi. Dia kata okey tak ada, time kelas tak boleh makan, tak boleh breakfast. Jadi due to that, saya akan make sure anak-anak macam makan, okey prepare, kejut awal, okey mandi air sejuk, make sure kepala tu segar. Macam mana pergi sekolah lah. Cuma saya pernah offer juga, tak nak pakai uniform ke? Masing-masing tak mau. Dia offer juga, tak nak pakai uniform ke? Pergi kelas best sikit kan, semangat sikit. Tak nak lama malu. Tak apa. Kadang-kadang saya tutup video lagi.
Malu. Tapi biasa okey tutup lah, video. alhamdulillah lah. Biasa tutup video, betul. Oh, tapi macam yang kata tadi, antara satu kelas tu memang ada gap 15 minit. Ada gap 15 minit untuk transition satu kelas ke satu kelas. Cikgu bagi toilet break. Kalau nak minum ke sebab apa, memang ada itulah transition. kita tak nampak macam sekolah lain dia punya cara. Ada certain sekolah memang direct. Ada certain sekolah memang dia ada bagi option. Untuk kelas ni pada hari ni, untuk subjek ni hari ni dia offline. Ada dekat Google Classroom je. So masa tu tak ada online live. Lepas tu subjek lain tu okay ni live. Okay, the next subject okay ada yang offline itu juga. ada. Itu ada. Macam kadang-kadang cikgu cakap, okay pagi ni saya ada mesyuarat dekat sekolah lain. So saya tak dapat buat kelas. Jadi assignment saya ada letak dekat Google Classroom, awak siapkan. Itu memang ada. Tapi macam itulah, macam yang ada gap antara 15 minit tu, macam sekolah anak saya memang tak ada. Dia direct. Itulah yang kalau dia ada gap pun jenis yang itulah, bila offline punya classes tu, memang dalam schedule, dalam timetable tu memang dia dah cakap okay masa ni subjek ni offline. Masa ni subjek ni online. Tapi dia direct lah. So diorang akan ada break masa tu lah. Masa offline tu, and time rehat tu memang adalah time rehat yang biasa tu kan. Tu memang ada. Okey, kita pergi kepada ni Datuk Dora. Macam mana anak-anak di rumah? Are they mentally prepared for classrooms? Tapi sekarang saya yang nombor 2 memang dia orang semua pakai bagi dia semangat. Dari segi alhamdulillah dia orang mungkin sebab baru untuk new to her. Tapi macam poin yang saya cakap tadi kan berapa jam. Takkan tak tahu. Yes, actually memang sebab apa benda ni sangat baru bagi kita. Kalau budak pergi sekolah nak belajar benda baru, samalah. Parents, this is something new to us. So memang kita kena belajar balik, kena betul-betul ni lah. Sama juga macam Puan Nur cakap tadi, ada masalah dengan password MOE. Saya pun mula-mula dulu kelang kabut juga sebab nak dapatkan password MOE tu. Sebab apa? Macam-macam lah. Sebab yang register tu orang lain dulu. Lepas tu apa password tak ingat, nak tukar password tak boleh. So selagi tak dapat nombor tu, tak boleh masuk Google Class kan. So cikgu pun ada yang tak dah tanya dah kenapa tak masuk. Kita takkan nak cerita kat orang problem-problem yang macam itu pun masalah ke? So tak nak lah. Tapi alhamdulillah lah Classrite membantu dan cikgu-cikgu pun cikgu kelas tu membantulah, alhamdulillah in that sense lah. Saya rasa satu benda yang saya suka lah online class ni, kita dapat memantau ataupun monitor sendiri cara mana anak kita belajar. Cikgu mengajar macam mana, tonation cikgu bercakap dengan anak kita macam mana, dan anak kita ni faham ke tidak. Kadang-kadang saya tengok dia belajar, dia faham ke tidak. Jadi I think yang part tu saya rasa macam seronok. Dan bila lepas habis online class tu, saya yang akan tanya, faham tak cikgu cakap apa tadi? So kita repeat balik, benda-benda macam tu lah. Tapi tu mungkin sekolah rendah lah, sekolah menengah, saya rasa dia orang settle, dia orang happy, dia orang tak ada masalah pun. Oh ni parent pula kena jadi tutor pula kat rumah untuk recap balik apa cikgu ajar. Sebab kita pun dah belajar, kita dah dengar cikgu ajar ni. Tapi tu untuk macam tu kan, kira macam you rasakan untuk anak-anak yang kecil ni mesti wajib parents dia ada dekat sebelah. I think masa kita on class, I rasa semua parents kat sebelah, semua tak nampak aje. Sebab kadang-kadang dengar kan suara kan, ya jawab je dah, A1A, okay. Kita dengar suara parents kat sebelah tu tak. So kadang-kadang, I wish lepas ni semua parents keluar dekat kamera tu kan. Tapi I think untuk peringkat mungkin darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 mungkin dia dah pandai dah. Kena ada lah, nak guide itulah. Tapi macam saya kata tadi lah, dalam saya duk guide tu pun, saya pun fail juga. Last kali macam mana aku nak buat assignment ni sebab tak reti nak direct nak jawab soalan apa semua. Bukan tak reti nak jawab soalan tu. Tak reti nak, macam mana nak
You get what I mean? Nak Setting jawab setting dia, nak setting. setting dia. Lepas tu tekan situ, lepas tu apa ni tak match pula, technically tak boleh masuk. Dah. So terpaksa macam tu lah. Tapi benda tu kita akan kena terpaksa belajar dan belajar lah. Terpaksa lah. Ini isu ni real sebab kita ni walaupun kita duduk di bandar, kita pun masih facing isu-isu macam ni. Apa kata kalau kita tengok benda teknikal, Syed. Banyak ya. benda teknikal. Sebab benda teknikal kita tak faham benda-benda tu kan. Macam Betul. format lah, apa ni, yang ni lain-lain format, lain-lain Android lain, Apple lain, ini lain. So sistem lain. So come on, kita bukan tahu semua benda-benda macam tu kan. Kita mak-mak lagi lah. Okay, Eliza, macam mana? Your anak are they ready untuk kelas? Macam mana? Are they macam do they have the same mindset dekat sekolah dengan rumah tu? Adakah mindset dia sama ataupun nak tidur lebih ke, buka laptop ke, handphone sambil baring ke, tidur ke? I think kalau konsep anak kita ni kan, bila cakap belajar di rumah, diorang macam nak buat kat rumah. So it's up to us as parents sebenarnya nak enforce ataupun nak didik diorang, educate diorang macam mana nak belajar di rumah. Kalau kita cakap okay, belajar boleh baring-baring semua, memang anak-anak kita pun akan baring-baring, tiarap semua tau. If you cakap okay, belajar seperti belajar kat sekolah, duduk diam-diam, duduk dekat kerusi, phone dekat sini, tak nak tiarap, kau nak minum, okay, excuse yourself ke apa, you kena buat as a discipline. Sebab I nampak mula-mula anak I tu yang dengar dah kan, tiba-tiba tengok dia melingkar kat depan tu, tiba-tiba ada kelas ke? Ada tengah online. I cakap geram tu hati ni, cakap kalau kelas online tolonglah duduk. Cakap you have to be as you are in the class. Saya cakap kan, put your mindset kat kelas. Kat kelas you kena tiarap ke, you baring-baring ke, tak kan. So this is anak-anak kita lah. Bila cakap rumah, dia kata ingat boleh buat macam kat rumah lah. So kita yang kena didik anak kita untuk belajar disiplin di rumah macam mana. Bangun pukul 8, macam cakap kalau sekarang bangun. Bukan ada juga parents kat situ. Anak dia kata sekolah sekat pukul 10, dia bangun dah 9.50. So it's not good lah kan. Kita kering kalau dah buat hari ni ialah minggu sekolah. So bangun pagi juga seperti sekolah. Dan kita dalam tidur pun tidur awal macam nak pergi sekolah. Tak boleh dah kita sekolah pun kat rumah pun tidur lambat tak apa. It's not. Kita tu lah, tu bila anak-anak saya berpagi tu dah macam puan cakap macam Tarzan kan. Kita betul pekik terlolong dah panggil siap-siap cepat. And then dulu benda pertama cakap siap-siapkan baju ni start. Cepat set up laptop, set upkan you punya phone, make sure dah cukup, bateri dah cukup, kamera dah on, semua dah ada. Kan? So benda yang dah normal baru dah masa tu. So masa tu dah 7.30. 7.30 make sure everything is okay. Macam it's as if you kat sekolah. So kalau kata takkanlah tak apa ibu, kelas pukul 8. Takkanlah 7.55 baru nak set up. Memang marah lah kan I kan. So saya cakap no, 7.30 everything dah kena set up. You buat macam sekolah. Dan kita memang it takes time nak train. Sebab punya mental bila kat rumah, buatlah kat rumah. Macam suka hati. So pakai baju pun senonoh lah sikit. Tak adalah baju uniform. Saya pun malas juga nak iron uniform. So pakai baju elok sikit lah. Okay, sekarang ada satu fenomena sekarang ni, budak-budak ni dia malas nak on video. Betul. So sebab alasan dia, ada banyak alasan dia, sebab kalau off video lagi laju data tu masuk. Ini orang cerita lah kan. So dia nak offkan video supaya lancar apa ni transmission ni. Tu boleh komen sikit. Okay. Tapi I dapat juga orang beritahu I juga kalau actually kalau semua ni from orang yang IT savvy juga cakap juga actually kalau offkan mic, offkan kamera at the same time lagi laju sikit lah cikgu nak mengajar lah kan. But I pun tak tahu whether it's true or not. Based on cikgu-cikgu yang mengajar ni, dia nak tengok anak murid depan mata. So cikgu kata buka on sekejap kamera supaya can see budak tu. Macam kawan saya buat pengalaman cikgu, dia terkejut yang bila dia on camera, bapak dia kat depan. Rupanya bapak dia yang attend kelas tu untuk anak dia. So macam, kenapa? So, cakap, aku nak cakap macam takut. Tapi bapak dia memang sepanjang kelas semua dekat depan tu. Rupanya, instead of the anak, bapak dia nak attend kelas tu because bapak dia nak ajar anak dia. Which is,
Yelah kan, kita faham juga situasi tu. So, I cakap cikgu pula, I think kamera tu nak tunjukkan nampak muka budak tu hadir lah. Kalau to me lah, kalau I cikgu ni yang mengajar, I nak juga tengok anak I. Macam sekarang ni kan, you can see everybody live kan, so you know people are pay attention. So I think konsep cikgu nak you on camera is to know that you punya murid-murid ni pay attention, bukan pergi main game ke, makan ke, tidur kan, ada YouTube tunjuk budak-budak tengah tidur, cikgu cakap seorang-seorang kan. So konsep dia kat situ lah. Cuma mungkin off mic je lah, just on the camera so that nampak fungsi is live, everybody is there, is you dapat set up apa classroom punya set up kat situ. Macam mana Noidawati? Semua anak-anak on camera ke off camera? Depends juga, kadang-kadang tutup kamera. Saya kata kenapa? Rambut tak handsome lah. So off lah kamera, nanti kawan-kawan nampak. Cakap okay. Yang ada tudung sengit lah. Okay lah nak remove tudung. So okay fine, off kamera. Tapi masa ambil attendance tu, buka lah kamera sekejap, tunjuk muka. Lepas tu dia nak off, dia off lah. Jadi maknanya tak payahlah nak smart 24/7 je kan dekat depan kamera. Sebab kadang-kadang dia kata lah, hari ni alah rambut tak set, tak lawa, tak nak lah on kamera. Okay lah. Tapi actually kalau off kamera, data lagi lancar. Itu first time saya dengar. Saya pun tak tahu. Yang saya tahu biasanya diorang bergaduh pasal semua orang onkan mikrofon. So it's like 10 budak bercakap serentak. Lalas tak dengar suara cikgu. Yang itu selalu dia sama dia lah, kadang-kadang komplain, Mama tu dia sendiri bercakap, saya bercakap, cikgu cakap apa pun tak dengar sekarang ni. So that part saya tak tahu nak cakap macam mana. Nak suruh cikgu mute, rasanya cikgu boleh kontrol kot, cikgu boleh mutekan benda tu, tapi wallahualam lah. Dan kadang-kadang tu lah, kalau macam dah terlebih device pula, kalau katakan anak kita buat buat classroom tu pakai iPad, tangan pegang phone. Betul, so betul. Kalau dia tutup je videonya dalam, sebab kan semua ni dah online kan, dah perlu apa ni, PDPR ni kena guna gadget kan. So kita cakaplah, ni belajar ke tak belajar? Oh yelah, ni phone ni tengah tengok textbook. Betul. Macam tahun lepas dia ada pakai tahun lepas dia orang ada pakai satu jenis kuis. Saya pun dah tak ingat dah apa benda apps tu. Tapi soalan keluar dekat handphone, nak jawab kena guna laptop. So dua device kena jalan serentak. Tapi itulah, bila dah tangan tu pegang handphone, belajar ke chat? Itu kan budak-budak kan, kita tak tahu. Okey, macam mana Datuk Nora, boleh bagi komen? I think that one terpulang pada anak-anak lah. Dia online ke tak online ke, kalau tangan dia nak pergi kat mana, itu you cannot control kan. Kalau sekarang lagi lah kan, bukan kita boleh pantau 24 jam online dia macam tu kan, kalau dah ada anak besar tu. Tapi macam nak cakap, macam anak saya pun kadang-kadang dia certain cikgu dia kata cikgu nak tengok muka, setengah-setengah cikgu relax sikit, tak tengok muka pun tak apa. Tapi apa yang saya pantau, saya nampak dia fokus lah, maknanya dia buat kerja, walaupun tak apalah kadang-kadang duduk macam tu, macam cakap tadi lah, rambut tak handsome, tak pakai tudung apa semua kan, bebas lah sikit. Janji result, patut assignment, dia buat. Saya rasa that one should be okay lah. Tapi kita nak control tu, saya rasa itu kena didik daripada dalam lagi lah kan, budak-budak sekarang kan. So kita harap-harap ialah dia ambil tanggungjawab betul-betul lah. InsyaAllah macam tu lah. Okey, pada you, Datuk Nora, apa yang dirasakan isu yang patutlah Kementerian Pendidikan ni kita cakna sikit, yang patut pay attention sikit tentang masalah-masalah dari ibu bapa ni sendiri, atau mungkin you nampak masalah dari pihak sekolah ataupun cikgu, mungkin apa yang boleh kementerian sendiri bantu untuk melancarkan lagi PDPR. Okay. Nombor satu sekali, I think kita lah, infrastruktur kan. Kadang-kadang macam Puan Nur cakap tadi, setengah tempat tu tak ada wifi, tak ada line tak kuat, benda tu semua tu sangat-sangat penting lah. Dan tak adil untuk kita semua have to bear the cost just untuk online punya ni kan. Itu nombor satu sekali. Sebab kita pun line internet pun ialah 3G, 4G kan, macam tu lah kan, tak berapa, tak sampai lagi ke tahap yang mudah lah kan. Itu dari segi pihak kerajaan, dan saya rasa kerajaan pun kena
kena fahami betul-betul. Yalah macam masalah-masalah macam ni lah. Tak semua ibu bapa yang cerdik IT, savvy, yang tahu segala technical problem ni apa semua. Dan yang ketiga saya rasa untuk sekolah pula, macam saya setuju dengan Puan Liza cakap, komunikasi di antara pihak ibu bapa dan guru tu sangat-sangat penting. Guru pun tak boleh nampak, pihak sekolah tak boleh nampak ibu bapa ni macam, saya tak erti sangat, assume, memang kami tak erti. Dan ibu bapa pula jangan malu ataupun jangan orang kata takut ke apa ke, ini demi untuk anak-anak kan, so kita terpaksa ke depan jugalah. So it's a communication lah, tak boleh hang. Saya rasa itu tak mungkin. Saya I think maybe you all semua dah ada jawapan ke, how long kita nak duduk macam ni ada indication tak macam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ataupun sampai end of the year ke, at least kita tahu, kalau sampai kita dah tahulah, kita boleh agak-agak kan, sebab ni yalah kita dah beli buku, dah ni apa semua. So macam saya kata dapat awal tadi, kalau kita tahu sampai hujung tahun akan macam ni, dan kita pandai-pandai lah adapt diri kita kan. Macam sekarang kita dah PKP yang keberapa dah ni, so kita dah pandai dah ikut SOP apa benda semua, sebab kita dah biasa. Model dulu memang kelang kabut. So macam itulah juga. Mungkin kalau dalam banding pada SOP, mungkin cara pembelajaran PDPR pun ada dia punya SOP jugalah. So communication tu penting, but I don't know how lah dia orang nak kita just ikut je lah kan. Tapi saya menyeru sangatlah semua pihak tu kena mengambil tanggungjawab tu, dan kita sebagai ibu bapa memang kita nak buat sedaya upaya yang terbaik memberi kemudahan untuk anak-anak. Itulah punya pendapat. Okey. Terima kasih, bagus tu. Okey, Puan Nur Hidawati. Kalau ada saranan-saranan yang boleh kita bawakan kepada kementerian, apa yang hendak dibagi tahu kepada mereka? Okey, saranan sebab macam keadaan sekarang ni pun baru nak adapt, baru nak membiasakan diri dengan keadaan sekarang. Macam kata Dato' Nora tadilah, kita pun tertanya-tanya actually sampai bila benda ni. So maybe kalau roughly boleh cakap until katalah sampai Jun. Let's say kelas ni sampai Jun. So sampai Jun kita boleh ramalkan, foresee, kita boleh plan macam mana kita nak buat pada masa akan datang dalam beberapa bulan lagi ni. Macam mana nanti exam. Kita dah boleh plan macam anak saya sendiri. Yang paling tinggi sekolah tingkatan 4. Saya duk fikir macam mana dia SPM tahun depan. Sekarang ni dia nak belajar untuk SPM tahun depan. Adakah apa yang dia belajar sekarang ni sufficient? Sebab saya tahu macam mana dia punya beratnya subjek-subjek untuk SPM. So apart daripada kelas online, which saya rasa macam tak cukup sebenarnya. Kan apa yang dia belajar tu, jadi kalau cikgu kata sampai bulan 6, jadi saya boleh fikir apa lagi option yang ada untuk kita backup. Yalah, kita semua nak buat yang terbaik untuk anak-anak kita kan, tapi sebenarnya kita pun macam tak tahu apa yang akan berlaku, berapa lama. Kita tanya cikgu pun tak tahu, cikgu pun tak ada information. So roughly maybe kalau katalah macam boleh cakap kita expect benda ni boleh akan jadi sampai bulan 6. Lepas bulan 6 kita akan bagi more information. So parents dah boleh buat perancangan apa nak buat sampai bulan 6 nanti. Especially anak-anak yang nak exam, katalah nak SPM tahun ni, nak PT3 tahun ni, at least dia boleh buat perancangan, apa nak buat. Macam kita pun tak expect sebenarnya tahun ni ada PKP lagi, baju sekolah semua dah beli. Jadi adakah sampai hujung tahun? Macam mana pula next year? Sebab baju sekolah bukan expenses, beli baju sekolah tu boleh dialihkan kepada beli device ataupun printer ataupun apa-apa keperluan yang boleh backup untuk PDPR. Sebab tak semua mak bapak mampu nak keluarkan duit selepu. Nak backup, nak beli untuk sekolah, belanja sekolah je dah seorang anak dah dekat 1,000. Jadi PDPR pula device apa semua, itu pun amount dia lebih kurang sama. Jadi kalau kata daripada awal, yelah kita tak tahu apa akan jadi besok, kita takkan tahu apa jadi lusa. Tapi kalau rasanya based on keadaan sekarang ni, based on pengalaman PKP tahun lepas, kita dah boleh agak-agak dah boleh ramal, dah boleh jangka. Berapa lama agaknya? Tengok daripada figure sekarang 4 angka, dah boleh ramal. Maybe rasanya sampai bulan 6 at least budak-budak akan PDPR. So daripada situ kita dah boleh rangka apa nak buat, apa next.
Sebab saya ni sebenarnya risau anak-anak SPM tahun depan ni. Sangat-sangat risau. Macam mana nanti dia nak belajar? Itulah yang jangan bagi jawapan saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. So at least something lah. Bagi hint sikit menjadilah. Soalan bocor sikit menjadilah. Untuk mak bapak buat perancangan. I nak mencelah, Cik. Boleh. Jangan last minute information sudah. Kadang-kadang tiba-tiba macam ni habis kita kelang kabut kan. Kita dah tengah ni ini pula tukar pula. Baru nak belajar ABC tak pas lagi nak masuk pasal lain kan. So betul. please. Macam jelah macam Dato' Nora ada anak SPM 2021. Tahun ni 21 This year. Saya punya anak pun SPM tahun ni juga. So ini berdebar-debar juga kita ni. memang kita kena basically now kita follow flow lah kan. Tapi jangan ada last minute pula. Betul. Nanti manalah tahu exam diawalkan ke contohlah just tengah kabut dah habis. So janganlah benda-benda macam tu. Kesian kita yang bawah-bawah rakyat-rakyat ni kan. Especially inilah macam sekarang ni kalau kita nak tengok kalau macam kanak-kanak yang anak-anak kita yang tahap 1 ni, darjah 1, 2, 3 ni. Kalau kita tengok, memang ibu bapa perlu ada sebelah mereka. Kalau tak ada macam mana? Bagaimana parents yang kerja? Adakah mereka terpaksa ambil cuti, berhenti kerja untuk darjah 1, 2, 3 ni? Bagaimana? Yang memang sentiasa kerja. Sebab saya ada pernah dapat, saya pun PIBG juga dekat sekolah. Ada juga yang parents kata, okey sebab anak dia kecil-kecil sebab tak ada sekolah ni, I hantar anak I dekat daycare. Ya. So mak bapak kerja. I terpaksa kerja, so I hantar anak dekat daycare. So anak dia belajar macam mana? Belajar ke tak? Okey, Eliza boleh bagi komen? Eliza. Mute. Okay. Alright. Itu memang one of the concerns juga because ramai sebenarnya especially sebab PKP ni banyak ganggu mata pencaharian orang. Bukan saja budak sekolah rendah, sekolah menengah, semua punya online kelas who knows kan. So maknanya actually satu lagi peluang pekerjaan juga, tambah juga add-on punya educational punya maybe someone knowledgeable, so tambah lagi orang untuk monitor budak-budak belajar masa online ke PKP ataupun guru-guru yang boleh buat part time ke mengajar dekat sekolah, dekat daycare center or something lah, ataupun ada dekat dewan ke something like that untuk pantau budak-budak kan. So because risau juga, saya ni pun walaupun kat rumah pun tak adalah pantau anak 100% sebab I actually nak bagi dia independent, walaupun dia tak ada mengadu kat saya untuk tahun 3 ni, dia mengadu kat abang juga. It's the same case lah, kalau abang tak ada siapa nak buat kan. So kesian juga budak-budak yang tak ada parents yang nak guide. So memang is a concern, and sebagainya ada pihak kementerian pun kena ada that kind of guideline jugalah. Kalau pada mereka budak yang tak dapat belajar secara online ni, apa dia punya how to solve it for them to meneruskan pembelajaran. Sama juga macam sekolah menengah issues yang saya dapat from parents, from teachers lah juga beritahu kat saya, budak-budak form 4, form 5 ni because of PKP ramai parents yang tak bekerja. Ramai tak dapat bekerja, so diorang kerja bagi parents diorang, mostly buat macam grab food, macam jadi deliveries. So they have to choose whether diorang nak belajar or diorang nak mendapatkan nak kerja. Even parents dia cakap, kalau saya kerja, siapa yang nak bagi makan, bawa makan pada ni kan. And then kalau saya belajar pun, orang sekarang yang belajar pandai-pandai pun dah berhenti kerja. Macam mana tu? So saya terfikir juga, discuss juga dengan guru, dengan parents. Mungkinlah kementerian can give an incentive lah kepada parents yang bekerja, yang tak dapat nak pantau anak-anak ni. Maybe ada juga maybe bagi allowances in terms of waktu
waktu break untuk bagi mengajar anak ke bersama anak, ataupun untuk yang macam sekolah menengah ni di mana dia kena bekerja untuk parents ke apa, bagi dia insentif, instead of you bayar, dia dapat katakan kalau I pergi kelas, I dapat allowances of RM20 per day katalah kan. So I 20 ke 50 ringgit per day. Ini untuk orang yang betul-betul susah. Eliza, you punya sound tak dengar lah. Tak dengar. Tiba-tiba hilang. Tak dengar. Hilang sound tiba-tiba. Yang lain dengar ke, Eliza? Tak dengar kan? Okey. Okay, dengar? Sorry. Boleh. Alright. Okay. Alright. So, ni lah, I think Kementerian bagi to me lah, to summarize is just this lah, ada insentif untuk parents yang for them to have time off and still dapat duit, still dapat melangsungkan duit, and then juga pada murid-murid ni supaya for them to stay at school ataupun belajar secara online. Sebab sekarang ni concern untuk sekolah menengah pula ialah budak-budak nanti kalau masuk sekolah macam on my school ni, tak semestinya 100% budak-budak form 4 dan form 5 akan masuk sekolah saat mereka dah start kerja. So dia dah rasa seronok bekerja ataupun dah dapat ni kerja, dia rasa tak perlu nak pergi sekolah. So maybe ada insentif kat situ daripada kementerian untuk bagi for them to who stays at school or who stays yang belajar ni dapat insentif dalam berapa ringgit ke apa supaya taklah parents cakap sia-sia kalau belajar tak dapat apa. Macam dia sekarang belajar tak dapat apa, kerja dapat something. Sama juga dengan parents, kalau saya pantau anak saya tak kerja, so macam mana saya nak dapatkan duit untuk anak saya, so it's better saya kerja, anak saya belajar tu bila ikut saya senang. So that kena dapat balance lah kat situ. Okay, thank you. Okay. Datuk Nora ada nak komen, nak tambah? I think ni mungkin kita terkeluar sikit kan. Memang kita akuilah pandemik ni banyak sangat memberi kesan pada semua orang lah. Yang hanya yang tak terkesan, I think I rasa orang yang makan gaji ataupun orang yang memang kaya raya. So dia tak terkesan lah. Tapi saya setuju sangat dengan apa yang saya cakap tadi. Malah ramai juga saya jumpa yang kawan-kawan yang parents bekerja dan anak pun dah mula membantu mak ayah. Macam saya sendiri pun, macam esok lusa bila dah start sekolah nanti, saya pun dah start kerja. Kena kerja sebab itu adalah mata pencarian. Tak kerja nak bayar wifi pun tak boleh. So saya fikir dah, macam mana saya nak, kalau saya keluar nanti, anak saya yang kecil tu siapa nak pantau? Kakak dia pun ada kelas. So nak tak nak saya kena berfikir. So saya kena terpaksa, maknanya, to be honest, saya tak boleh attend lah because my meeting tu important apa semua dan sebagainya. Tapi ialah kita kena pantau balik rumah dan sebagainya. Tapi memang secara tak langsung pandemik ni memberi kesan apa dia panggil moral, apa dia panggil Sheikh, macam memang budak-budak, ada yang budak-budak remaja ni dia rasa macam mencari duit, membantu ibu bapa tu lebih penting daripada belajar. Macam Cikgu Fauziah cakap tadi, mencari duit tu lebih penting lah daripada nak survival belajar, lah kira online apa, survival. Bila keadaan sekarang ni, because macam kita cakap daripada awal, we don't know kita akan duduk macam ni sampai bila.
Kalau orang ada tabung, duit tu dah bocor, dah habis sikit, you nak makan apa? Kalau kita duduk macam ni sampai bulan 6, can you imagine? Orang ada duit tak apalah, orang makan gaji, orang ada KWS okay. But tak semua orang nasib macam tu kan. So memang anak-anak yang dah berhasil memang dia sanggup bekerja. Jadi rider, jadi runner, tolong mak apa semua. So bagi dia orang, kalau mak terpaksa nak tunggu anak online, dia rasa macam terlalu remeh bagi dia orang. Sebab benda lain lebih penting. Nak hidup tu lebih penting lagi daripada apa nama ni attend online class lah. Tapi mungkin setuju apa ni point Liza cakap, kena ada inisiatif, kena ada bantuan. Tapi kita pun kadang-kadang benda tu very subjektif juga kan. Kadang-kadang bagi bantuan pun never enough. Satu lagi kita takut orang salah pakai pun dia juga kan. So dilema jugalah. Tapi yalah, kita tak nak terpaksa mengharunginya jugalah. Itulah. Itulah. That's why. Puan Widawati ada nak komen? Tambah lagi. Apa yang Datuk Nora dengan Puan Liza cakap tadi betul juga lah. Macam saya sendiri tinggal dekat PPR yang kebanyakannya kat sini memang dia nak kata middle tak middle juga, dia lebih kepada rendah kan, low income earner. So kepentingan untuk earn income bagi teenagers ni saya nampak memang sangat ketara. Sebab kadang-kadang dekat-dekat area perumahan saya ni pun saya nampak ramai teenagers yang bekerja part time. Bekerja part time sana sini. Jadi kadang-kadang saya terfikir juga, sebelah pagi awak part time, bila masuk pergi kelas? Saya terfikir. Jadi for sure dia orang memang tak pergi kelas lah yang itu. Yang ada kadang parents OKU, parents tak sihat. So mereka semua memang parents dengan adik-adik dia ni bergantung kepada abang atau bergantung kepada kakak ni untuk bawa balik makanan untuk diorang. Jadi kalau tak ada, memang macam mana dia nak survive, sebab tak semua orang dapat bantuan. Kan? In terms of orang kata barang dapur, bantuan kewangan, JKM whatsoever, tak semua dapat. Jadi dan kadang-kadang yang dapat tu sikit, mungkin tak cukup. Dengan belanja perubatan, dengan mungkin ada yang sakit apa semua, kita tak tahu sebab yalah lain rumah, lain isi perbelanjaan dia kan, kita tak tahu apa yang diorang perlukan. Tapi kalau sampai anak tu sampai tahap terpaksa keluar bekerja tu, itu memang pemandangan yang biasalah saya tengok dekat sini. Itu memang normal. Dan again, kalau kata kita bagi inisiatif, yes, itu salah satu option. Macam Puan Liza suggest tadi, itu memang salah satu option yang kalau kita tengok dari sudut positif, mungkin budak tu akan stay in school. Mungkin, dan duit tu akan digunakan untuk membantu family dia. Tapi mungkin juga duit inisiatif pun ambil kerja, tetap kerja. So dapat double income dekat situ. Pada dia, okey, dapat extra income, dapatlah bayar sewa rumah, dapatlah bayar bil api air, dapat bayar barang dapur. Kita tak tahu kat situ. Sebab macam sekarang pun walaupun dapat duit bantuan ke, dapat barang free pun ada je yang ambil barang dapur tu instead of guna untuk makan, dia jual balik. Ada juga yang macam itu. Jadi susah nak cakap benda macam ni. Dia lah, in terms of dropouts, in terms of budak yang terpaksa berhenti due to PKP, terpaksa berhenti belajar, bekerja semua, benda ni semua berlaku depan mata saya sendiri. Memang saya nampak betapa susahnya parents diorang. Sebab macam saya duduk PPR, sewa PPR 100 lebih, itu pun ada lagi yang tertunggak sampai setahun, sampai 2 tahun tak mampu nak bayar duit sewa. Padahal bukannya mahal sangat, kalau 500, 800 okay fine, ini 100 lebih pun tak mampu. Itu sebelum PKP, time PKP ni lagilah. Berapa ramai yang dah kena buang kerja, dengan nak keluar tak boleh, dengan harga barang makin naik, Masya Allah, memang macam-macam dugaan dia. Sangat-sangat teruk. Okey, di sebalik apa ni masalah-masalah yang kita dengar tadi ni, dengan ada kesukaran-kesukaran yang dihadapi ni, pada Puan Widawati lah, apa yang kita boleh beritahu kepada ibu bapa ni, bagaimana untuk kita nak anak kita ni belajar dekat sekolah. So apa kata-kata semangat lah yang kita boleh bagi tahu kepada ibu bapa ni supaya pelajaran dia sedar pelajaran itu penting, dan perlu juga mengikuti kelas ni walaupun bukan di sekolah. Macam mana from your own point of view, dengan di mana you tinggal sekarang, dengan neighbor-neighbor you dulu, apa kata-kata yang you boleh bagi tahu kepada parents tu untuk kebaikan kanak-kanak? Apa yang saya nak share ialah apa yang arwah bapa saya pernah bagi tahu saya dulu. Dulu saya, dia throwback sikit lah. Dulu saya, masa sekolah saya pernah tanya arwah bapa saya, okey papa, nanti kalau papa meninggal, apa harta yang papa tinggalkan untuk saya? Saya selalu bergurau dengan arwah bapa saya macam tu.
So bapa saya cakap, papa tak ada harta pun nak tinggalkan dekat awak. Papa tak ada satu sen pun nak tinggalkan awak. The only harta yang papa akan tinggalkan untuk awak ialah ilmu. Something that awak boleh guna sampai awak mati. Kalau papa tinggalkan harta berjuta sekalipun, kalau awak tak tahu manage, sekejap je habis. Might as well papa tinggalkan awak ilmu sampai mati awak boleh guna, dan alhamdulillah, yes, so true. Memang sangat berguna sampai sekarang. Jadi itu juga yang saya terapkan pada anak-anak saya. Katalah, okeylah fine, awak tak boleh sambung belajar, awak drop out. Berhenti sekolah tak bermakna berhenti belajar. Banyak lagi channel-channel lain yang boleh sambung belajar. Tapi jangan berhenti terus. Jangan habiskan, kalau kata sampai titik W tu jangan. Sebab ada lagi huruf lain, X, Y, Z tu ada lagi. Jadi seberapa boleh pusing kiri pusing kanan, kita cubalah cari sebaik mungkin cara untuk kita bekalkanlah anak tu dengan ilmu. Kita parents esok lusa akan mati, kita tak tahu, tapi anak kita yang masih hidup tu macam mana nak teruskan hidup kalau tak ada ilmu kat situ. So education is very very important. Sangat penting. Kepada Datuk Nora, ada kata-kata yang boleh dikongsikan dengan ibu bapa di luar sana? Saya mungkin bersetuju juga dengan puan tadi, tapi saya selalu cakap ke anak-anak saya, mungkin dalam kapasiti kemampuan saya selalu cakap, saya sebagai ibu akan cuba sedaya upaya memberikan yang terbaik yang termampu untuk anak-anak supaya anak dapat ilmu, dan sememangnya ilmu tu adalah bekalan untuk dia orang jugalah. Dan saya selalu cakap, saya tak expect anak saya jadi apa sekalipun, tak kisahlah nak jadi doktor ke apa, tapi anak nak jadi penyanyi lah. Sebab dia kata, nanti boleh tolong mama macam makan. Tapi saya selalu cakap pada anak-anak, saya nak anak-anak saya menjadi orang yang baik. So ilmu tu pun last kali nak jadi orang baik lah. So saya punya pesanan saya macam itulah. Tapi anak-anak dia dah faham lah, maknanya ilmu adalah satu keperluan lah. So insyaAllah saya minta okey lah. Okey, terima kasih. Eliza? Mute. Yalah, seperti macam Puan Noridayati dengan Datuk Nora cakap, especially ilmu saya penting. Parents, I rasa parents semua tahu ilmu tu penting. Cuma priorities lah yang letak masa. It depends on the priorities and juga kedesakan hidup. Tapi walaupun saya rasa lah nak nasihat juga pada yang kalau terdesak hidup macam mana pun, katakan macam Puan Nur kata lah kan, kalau tak dapat pun cara jalan lah juga untuk bagi ilmu pada anak. Mungkin you can, kalau siapa yang terpaksa drop out, okay tak apa, tapi mungkin insentif daripada, ada insentif kot daripada pihak kerajaan offer free classes, night classes ke apa kepada diorang yang terpaksa bekerja ni. Kita tak boleh paksa diorang pergi sekolah, sebab diorang pun tak mungkin, bukan diorang tak nak, diorang tak dapat. So kita offer jalan yang ni, and then kita sebagai parents kena sentiasa berusaha, lepas tu kita tanam dalam hati anak kita tu sentiasa mengejar ilmu. Ilmu tu, ilmu apa pun sikit, actually bekerja tu pun ilmu itself. You berjumpa orang, you belajar dengan orang tu ilmu juga. So ilmu tu tak semestinya ilmu di sekolah. Ilmu you kalau you katakan anak you tu masih bekerja, mungkin kita sebagai parents kita boleh usaha sikit untuk memberi ilmu dengan kita mengajar anak kita kita cari jalan untuk anak kita belajar tanpa ikut, kalau kita tak dapat ikut PDPR, mungkin kita usahakan untuk belajar kemudian tapi kita akan tanam sifat tu lah, yang kita ilmu ni akan bawa kita jauh. So kalau susah macam mana pun, kita jangan susah hati, untuk kita jangan berat mulut untuk kita minta tolong. Saya rasa kat mana-mana sekolah ni, pihak sekolah banyak nak membantu parents-parents yang susah ni. Cuma kadang-kadang pihak sekolah tak tahu siapa yang susah. Mana yang kita mana yang dapat trace susah tu, alhamdulillah boleh bantu. Mana yang malu nak beritahu kat sekolah yang orang tak dapat ni, kita tak dapat nak bantu. So jangan ingat kita sekolah tak bantu, sekolah pun boleh bantu. Cuba cakap dengan someone yang kalau kata kita ada masalah nak educate anak kita ada masalah peribadi, berjumpa sekolah, atau parents ke apa, tapi jangan simpan.
Betul, sebab sekarang ni, sebab dekat sekolah memang mereka ada senarai siapa yang B40 dan sebagainya. Tapi disebabkan pandemik ni kita tak tahu Betul. siapa yang lagi dalam B40 ni. Sebab yang daripada Senarai, M40 pun memang lagi teruk daripada B40 sekarang ni. senarai Ah. tu memang tak, sahabat saya bahagian Biro Kebajikan ya, juga dekat sekolah menengah tu, cikgu kebajikan cakap saya sebenarnya data yang tahun lepas tu memang tak boleh nak guna. Sebab tahun ni memang mana yang bukan B40 yang dulu yang ada fixed income semua tu tak fix lah. Siapa yang dulu Betul. kerja hotel dah berhenti, memang tak dapat nak update. Dan bila nak update, diorang perlu ke sekolah. So mereka-mereka ni kesian juga, diorang tak ada documentation yang mengatakan diorang ni dapat bantuan. Sebab diorang, anak-anak diorang tak dapat nak ke sekolah. So maybe ada cara lah dekat situ nak bantu mereka yang bukan lagi B40 tapi dulu bukan B40 yang senang dah tak senang dah. So jangan limitkan kepada bagi I lah B40 je lah kan. Dah cuba tanya sekarang yang tak B40 tu dah mungkin dah pergi ke B40 cuma tak tahu. Betul. So daripada dulu katakan dalam dulu rekod 100. Saya rasa tahun ni tak mustahil lah pergi ke 100, 300 yang jatuh pada that tu. Cuma kita dah tak ada data ni kan. Itulah dia. Kalau kita tengokkan ada banyak masalah-masalah yang mungkin tak jelas, mungkin yang invisible tau. Yang sekolah tak tahu, parents pun tak tahu, kementerian pun mungkin tak tahu. So ini adalah salah satu cara lah kita nak utarakan. Kita ada sesi perkongsian ni. Sebelum ni kita ada sesi perkongsian dengan guru-guru sekolah. Sekarang ni dengan ibu bapa. So inilah platform yang kita harapkan dapat kita highlight. These are real issues. Real life issues yang mak bapak face every day. Macam yang kata tadi, terpaksa sebab kita tak terfikir sebelum ni. Mungkin tak sebab tak jadi kepada kita. So kita tak tahu cerita-cerita parents lain macam mana. Sekarang melalui kita nampak ada yang anak-anak terpaksa berhenti kerja, bantu mak bapak anak-anak terpaksa berhenti sekolah untuk bantu mak bapak bekerja. Ada yang terpaksa bekerja saja, bukan bantu mak bapak ni, terpaksa bekerja. Bawa balik rezeki supaya the household tu dapat makanan. Keluarga dapat makanan. So itu antara isu-isu yang mungkin boleh dibawa ke atas dan saya harapkan itulah kementerian ni boleh cakna atas isu-isu ini supaya kita boleh tahu what is the best way bila kita nak rangka dasar-dasar polisi dan sebagainya, kita tahu isu-isu begini. Dan saya harapkan mungkin kalau untuk dibuat dasar tu real life parents ni dibawa bincang. Mungkin kita ada round table discussion ke di PPR, di mana-mana di kampung, kawasan kampung dan sebagainya supaya kita tahu real life issues ni. Sebab kalau kita tengok kan, apa yang saya nampak di sini, ketiga-tiga panelis ni memang ibu-ibu yang memang will go all out for the sake of our kids. Kita ni, sometimes ni kita rasa macam kita kurang sangat apa yang kita buat untuk anak-anak. Tapi by right kalau kita tengok macam-macam ni, sebab sebelum ni kita tak pernah buat benda ni. Dan bila kita dah di-hit oleh pandemik ni, semua tercari-cari macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Ada yang memang sanggup tak kerja sepanjang time sekolah ni sebab nak duduk sebelah anak. Sebab kalau tak, anak tak boleh tahu apa-apa pun dalam tu. Dalam Google Classroom, Google Meet tu macam mana. Cuba bayangkan budak tahun 1 nak masuk Google Meet, macam mana kalau ibu dia tak ada sebelah. Tak ketengah-nganga. Kalau tak ada siapa. Macam tadi saya bagi contoh tadi, mak bapak hantar ke daycare. Dan memang tak ada dah tak boleh nak, mak bapak kena kerja, anak kena hantar ke daycare, macam mana dia nak belajar? Kan? Itu macam Puan Liza kata, mungkin ada there's another business model pula, boleh hantar satu center, inilah mak bapak angkat dan tolong masuk kelas untuk diorang ni. Mungkin there's another business opportunity pula kan. Tapi itulah kena ada social distancing dia kan, sebab mereka ni bukan family kan. Okay, so saya rasa kita dah berbincang lama ni. InsyaAllah kalau ada diberi masa lagi, kita akan panggil lagi untuk kita bincangkan lebih lanjut. Tapi sebelum kita berakhir,
one last words lah, few last words lah daripada semua. Saya dahulukan dengan Datuk Nora. Mute. Okay. Alright. Last word sebelum puan, saya terima kasih kepada Puan Syed, Puan Lily. Saya rasa satu sesi yang I think transparent ya. Kita pun cakap mungkin saya nak selit tadi bila Syed sebut kementerian, saya rasa lah, I don't know whether I should say this or not. Kalau ditanya kementerian pun, saya rasa kementerian pun tak tahu apa nak buat. Sebab kita tak tahu apa nak jadi kan. Dia orang pun macam clueless. Macam mana kan. Dia orang pun nak buat yang terbaik juga. I mean peranan dia orang membantu, tapi mungkin tak cukup macam ni, betul kat sini, tak betul sini, tak betul, and you cannot please everyone kan. So kita sama-sama berharap lah as a parents, parent dan juga sebagai orang bekerja, memang saya rasa semua orang sama minta berdoa agar PKP ni habislah cepat-cepat, and cukup lah. I think tak ada turun dan sebagainya, ikut SOP apa semua. Kita supaya kita boleh kepada kehidupan kita sendiri, insyaAllah. Terima kasih semua. InsyaAllah. Okay, kepada Puan Nordawati, last words. Okay, saya terima kasihlah kepada Syed pada Kak Lily invite saya. Actually saya sebenarnya as a parent, saya mengharapkan mudah-mudahan pandemik ni cepat-cepat clear, PKP ni cepat-cepat habis supaya anak dapat kembali ke sekolah. Tu je, sebab dia ada experience belajar dekat rumah dengan kat sekolah ni, saya rasa kat sekolah tu dia semangat dia lebih sikit. Dapat jumpa kawan-kawan, kadang-kadang dia orang jumpa, kebetulan dapat jumpa kawan berpeluk, punya rindunya dengan kawan tu SOP pun tak ke mana dah. Lepas tu jadi saya tahu dia orang punya rindu dia dengan kawan-kawan macam mana. Mudah-mudahan dia dapat balik sekolah, balik semula, dan saya rasa belajar face to face ni dengan cikgu lebih efektif banding dengan belajar online ni semua. Tapi for the time being kita buat apa yang kita mampulah, yang sebaik mungkin yang kita boleh buat untuk anak-anak kita. InsyaAllah mudah-mudahan semua ni, pandemik ni cepat settle lah. COVID go away lah, go back. Tak nak dah. Okay, terima kasih. Okay, Eliza, last words. Okay, sama juga lah kan. Kita ni semua orang rasanya memang nak pandemik ni go away Sebab dah pusing kot budak-budak kat rumah dia penat kita. Kita pun sebab kita capacity as parents ni, kita pun question diri kita ni cukup ke nak mengajar anak kita kan. Saya cakap kita nak pester, nak bising-bising kat parents dekat cikgu pun kesian cikgu kan. Berapa banyak parents akan kacau dia kan. So this kesian daripada guru juga. So macam itu tadi Puan Noor dengan Datuk Noor cakap, kalau katakan ada extend, kalau pihak kementerian boleh bagi a guideline macam how long lah pandemik ni, ataupun bagi rough idea, katakan kalau Jun, Julai kan, it will be helpful. Macam on our side sekolah ni pun kita risau yang budak-budak yang tak ada gadget ni kan. So sekolah pun ada juga buat kutipan, belikan tablet ke apa. Kalau tiba-tiba dah beli tablet, esok pula sekolah. Dah apa nak buat dengan tablet-tablet tu kan. So at least janganlah benda-benda tu decision by the government tu been done last minute. Expect okay when you go to school, everyone has to go to school, it's on. It's not. Saya cakap bila dia on tu banyak benda sebenarnya. Kita dah off kan banyak. Lepas tu kita nak on balik tu bukan senang. Especially kalau kita benda-benda yang ni. So macam sekarang kita punya mentality kita ialah pembelajaran anak di rumah, so kita dah mindset kat rumah. So tiba-tiba kata minggu depan dah kena start, kita punya mindset memang totally parents, budak-budak semua pun ganggu emosi juga. So kalau dapat lah kan dibagi indication ataupun ramalan lah kan, it's better for all sides to be prepared. So masalahnya bila people tak prepared ni yang kita jadi huru-hara, jadi pembelajaran pun jadi chaos kan. So if they can give an indication, it will help a lot to other schools, to parents to set their mind, to set their punya budget, macam mana nak anak-anak nak belajar kat rumah. Itulah. So kita ni baru mengajar anak kita je kat rumah kan. Kita tak tengok macam mana cikgu-cikgu hari-hari berjumpa dengan 40 orang satu kelas dengan mengajar lebih pada satu kelas satu hari.
So kita boleh lihat masing-masing melakukan terbaik, cuba melakukan terbaik. Ya, kita sebagai parents pun kita do all our best. Guru-guru pun ada kekangan mereka, tapi mereka pun buat sehabis baik dengan limitation yang mereka ada. Dan saya rasakan juga pihak kementerian juga memang ada kekangan mereka juga, tapi this is the time where we look at everybody. Kita dengar apa yang semua orang nak kata. Ya, kita nak dengarlah apa yang parents punya masalah, dengarlah apa yang cikgu punya masalah, dan kalau boleh kementerian pun share apa masalah mereka sebenarnya, supaya kita sama-sama boleh sama-sama kita nak anak kita ni belajar, kita nak anak kita ni berilmu dan share. Kalau ada masalah bagi tahu, jangan simpan-simpan, kita bagi tahu, kita cari bagaimana kita nak solvekan kita punya problem ni. Okay, dengan itu we end it here. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Sekali lagi, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli panel kita, Datuk Nora, Puan Yarwati, Puan Eliza. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.